Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Anda sekarang live di page Najib Asadok bersama dengan Abang Ber di program Ultimate Circle Mentoring kita lakukan kalau kita buat di Momentum Internet Keluang. So, apa khabar semua hari ni? Kan? Saya harapkan anda semua ceria, semua sihat, kan? So hari ini sebenarnya Abang Ber nak bawakan untuk anda semua beberapa peserta-peserta Ultimate Plus kita, yang mana mereka ni kita senang cakap dalam program Ultimate Circle Mentoring selama 2 hari di Momentum Internet Keluang. Kita akan jerung mereka, kita akan pastikan, kita nak tengok result diorang, apa yang mereka dah buat selama diorang belajar, walaupun sebulan, walaupun beberapa minggu diorang belajar, kita nak tengok progress. Sebab inilah program yang kita namakan program coaching selama setahun. Jadi kat sini tak nak melengahkan masa, memang Abang Ber nak terus share kat korang. Antara salah satu anak murid kita yang kita bawa daripada Kelang ni, Shah Alam, daripada Shah Alam. So dia adalah mereka ni adalah mereka dalam menjalankan produk servis. Apa yang mereka buat adalah mereka membantu usahawan-usahawan kat luar untuk set up bisnes baru, especially dalam Negara Mahat, dan mereka juga ada buat servis tentang accounting, taxing, percukaian, dan juga untuk documentation di dalam menguruskan syarikat Negara Mahat khususnya ni. Tanpa melengahkan masa, kita bersama dengan CEO dan COO daripada Smart Rich. Okey, sila kenalkan diri tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Abu, CEO kepada Smart Rich Corporate Service Negara Mahat. Dan Hai, Assalamualaikum. Saya Ikin Sakina, COO untuk Smart Rich. okey. So, daripada mana tuan dan puan ni? Kami sebenarnya ada 2 branch. Dua branch, okey. Satu dekat Kelang, satu lagi dekat Setia Alam. Kelang Setia Alam. Setia Alam tu dalam daerah Shah Alam, kan? Tak salah saya cakap tadi tu. Betul lah. Mungkin ada 2 cawangan. Kalau saya sebut Kuala Terengganu, mungkin ada cawangan Kuala Terengganu tadi. So, okey. Jadi Tuan Halim kan sebagai CEO ni kan. Jadi apa macam mana bermulanya Smart Rich ni sebelum bertemu dengan Momentum? Sebelum kami bermula dengan daripada tahun 2012, kami dah 6 tahun bisnes. Jadi tapi dah bila kita bisnes tak ada ilmu, tak ada mentor kan. Jadi kita macam tak ada guide. Jadi bila bisnes tu dah macam dah start kan, kita dah capai dah apa yang kita nak ni, tapi bila sampai satu masa dia akan jadi stagnan. Jadi kita tak. Jadi kita tercari-cari satu mentor yang boleh ajar kita untuk macam mana nak lagi growth punya bisnes ni. So Puan Ikin pula, selain daripada apa yang Tuan Halim cerita tadi ni kan, jadi apa lagi cabaran dalam bisnes sebelum bertemu dengan Momentum ni? Okey, sebenarnya kami ni dah 6 tahun bisnes ni, kami ni banyak sangat buat kesilapan. Antara kesilapan yang kami buat tu, kami main redah je buat bisnes. Orang buat bisnes, orang nak ada bisnes, kita pun ada bisnes juga. Orang buat sale banyak, kita pun nak sale banyak, tapi kita tak tahu teknik macam mana nak buat marketing tu kan. Jadi maksudnya berbisnes ni kerana orang lain dah. Itulah. Nak bersaing dengan orang lain. Ikut je. Alright. Jadi apa lagi maksudnya dari segi macam mana pula dari segi emosi waktu tu kan? Bila dah buat macam tak jadi. Macam Tuan Halim, macam mana pula cerita sikit keadaan emosi waktu tu? Kalau ikutkan emosi ni memang stres juga kan. Okay. Kita bila time down tu, jadi kita macam rasa nak kerja semula lah. Bisnes ni macam biasa lah. Stres kan. Jadi tu macam nak sampai kerja semula, jadi dengan hubungan dengan suami isteri. Okey, untuk makluman anda semua, CEO dan CEO ni adalah suami dan isteri. So secara profesionalism dia dalam kata dalam perniagaan, mereka adalah seorang CEO dan seorang CEO. Tapi mereka tak dapat nak memisahkan pangkat CEO dan CEO dengan pangkat suami dan isteri di dalam perniagaan atau dalam hubungan rumah tangga. Jadi itu yang membuatkan kadang-kadang mungkin ada sedikit tingkatan. Itu sebenarnya kesilapan besar, sebab ramai business owner sekarang ni dia buat bisnes husband and wife, dia tak tahu siapa ketua, siapa yang patutnya follow kan.
Jadi dia bawa pangkat khas suami isteri dalam apa syarikat tu. Tak ada pangkat yang sebetulnya lah kat jawatan sebetulnya. Lagi-lagi tak ada panduan, tak ada daripada mentor. Jadi banyak persisahan faham. Jadi dia bukan efek saja daripada company. Stres tu bawa ke rumah. Akan efek dengan anak-anak, hubungan. Jadi emosi tu banyak terganggu. Jadi bagaimana boleh bermula dengan momentum? Cuba ceritakan sikit. Bagi inilah, mungkin dululah. Asalnya kami ni dalam fasa start tadi tu, kami tercari-carilah. Sebab saya dia berbincang dengan husband saya ni kan. Saya kata kita ni kalau kita teruskan juga perjalanan bisnes kita ni memang takkan ke mana. Dan kemungkinan lagi 2 bulan bisnes kita ni akan tutup. Sebab masa tu kami punya sale memang nak cakap 30,000 tu memang sangat susah, menderita nak dapatkan sale banyak tu. Tapi disebab macam husband saya ni dia suka dengar radio. Kalau dalam kereta tu saya selalunya tidur dalam kereta kan, tapi dia suka dengar radio. So dia cakap dengan saya masa tu cuba sayang tengok page Najib Asadok. Kan? Masa tu dah perlu perkataan tu dengar Najib Asadok, saya rasa pelik kenapa nama macam tu kan. So saya pun bila dah sampai office tu saya google nama tu. Saya google macam pelik, macam something yang yelah Najib Asadok kan pelik, nama tu pelik. Lepas tu dia buat online marketing pula macam tu kan. Saya terus like page dia dan saya terus follow dia punya page tu, and then saya terus sign up. Saya sign up SRP tu 5 hari sebelum sebelum kelas tu. So dalam masa yang singkat tu saya tak fikir panjang, cakap abang jom kita pergi join kelas ni, mungkin kelas ni dapat tolong kita. Sudah ternyata alhamdulillah sangat terbukti benda tu memang sangat awesome. Sampai sekarang ni pun kami alhamdulillah syukur sangat dapat berjumpa dengan Sifu Najib Asadok ni. Dan saya sangat menyeru, dah tak sabar nak cakap ni. Saya seru sangat siapa yang ada start macam kami ni, follow lah Sifu Najib Asadok. Saya tengok orangnya sangat ikhlas untuk membantu anda semua menjadi satu jutawan 2018 ni. Jadi macam Tuan Halim pula kan, kata selalu bawa kereta dengan radio kan. Dengan Tuan Najib ni, Sifu Najib ni dia menyanyi ke kat situ? Apa yang membuatkan terdetik macam-macam best je kan? Detik momen tu yang boleh nak nak jumpa dengan program kita ni. Pada mulanya saya selalu dengar radio bila balik kerja atau dia ada satu program petang. Tuan Najib dia share dalam radio Aikim dalam radio Aikim. Radio Aikim. Alright. Saya memang radio Aikim lah saya pilihan radio lain saya dengar. Sebab satu program tu je. Saya ada time tu. Saya balik tampil lah kan. Tapi sebab satu program tu je. Betul dia. Kemudian dia ada menceritakan tentang internet punya marketing apa semua. Jadi saya terdetik ini mungkin satu program yang boleh membantu usahawan untuk yang online kan bisnes dia. Jadi dari situ saya nama dia pun agak macam catchy sikit Najib Asadok. Bila saya sebutkan nama kepada anak-anak pun kan, macam anak-anak kita orang pun cakap, Umi nak pergi kelas ni Sifu Najib pandai. Pandai macam tu kan. Jadi dari situlah mulanya lah kita dah nama tu dah selalu bermain dengan kita. Detik bermulanya hati bercampur teringat dengan Sifu Najib ni. Okey, so saya pun tak sangka lah memang program yang satu hari daripada Aikim tu yang memang saya pun memang bersama-sama dengan Sifu waktu tu. Kan? Satu hari je program tu, saya tak sangka dia impact dia sangat bagus. Kan? Dan okey. Jadi bila dah sign up, dah duduk dalam circle, maksudnya bukan circle yang ini, maksudnya bermula untuk jejakkan kaki bersama-sama dengan program Momentum Internet bersama dengan Sifu Najib ni kan. Apa yang membuatkan terasa macam inilah orang ni, kenapa memilih Sifu Najib? Bila dah dapat nama tu, kita tak panjang buat fikiran. Terus bila ada kelas yang pertama di situ di Shah Alam lah, maknanya sebelum tu dah ada kelas lain, tapi kita dekat dengan Shah Alam, so kita pergi ke Shah Alam. Kemudian pertama kali bila lihat dia present tu memang dah tertarik lah dengan lawak-lawaknya. Jadi dengan kata-kata dia bukan sahaja mengajar online marketing masa tu, jadi dia juga dengan kisah kehidupan, dia kan bagaimana dia ubah hidup dia. Jadi itu juga memberi inspirasi kepada kami untuk sama-sama terus pada kelas-kelas yang selepas tu.
Jadi apa yang boleh share sikit tak yang mula-mula tu dalam program seminar tu kan, belajar apa Seminar sebenarnya? Rocket Business. Ikin belajar apa? Abang Ikin belajar apa? Masa seminar Rocket Business tu sebenarnya saya masih bela-bela lagi. Saya tahu apa benda yang Sifu ni cakap kan, dia cakap pasal apa yang 4 kunci pemasaran kan. So saya ambil je lah benda tu. So saya kata okey tak apa bang, saya nak belajar lagi jauh dan masa tu dia hantar saya untuk sign up. Masa tu kita orang bergaduh juga siapa yang nak pergi ni. Kan? Masih bergaduh lagi. Masih bergaduh lagi siapa yang nak pergi ni kan. Saya Alright. cakap dia cakap saya. So tak apalah, saya yang pergi sebab saya lebih ni kan berjumpa dengan orang. So saya yang kena belajar benda tu kan. So jadi bila dah pergi tu, dah pergi seminar tu, tindakan seterusnya ambil program apa lepas tu? kami terus masa tu sign up ARB dan kami terus sign up IMPI and then terus ke masa saya sign up Platinum lah. Then hari terakhir tu saya masih fikir lagi, saya nak sambung ke tak? Saya nak sambung ke tak? Kalau saya berhenti ni, saya dah tak ada orang nak guide saya dan kemungkinan saya akan berhenti sampai tu juga. Tapi masa tu saya minta izin kat dia. Saya cakap abang saya nak teruskan perjalanan ni. Sebab saya rasa sepanjang kita belajar ni banyak perubahan yang kita ada. Masa yang tu Puan Ikin seorang-seorang lagi lah. Masih seorang lagi lah. Seorang lagi, dia tak. Tapi masa tu kalau nak ikutkan memang Bila kan, dia punya ni kan, dia support dan ada juga pertilihan sebab dia tengok saya gaduh lagi rupanya. Kita orang ni suka gaduh tapi kita tahu exit plan. Dia gaduh manja. Gaduh manja. Biasalah kalau serius sangat kan, macam tu lah kan. Asyik-asyik sweet, dia manis je kan. Bersemut je kan. Dia merajuk-merajuk, lepas tu dia pujuk, dia lagi rapat. Ayat power yang membuatkan Puan boleh sign up program ni apa? Ayat power tu cuma cerita sikit. Macam mana detik mula untuk sign up program ni? Nak cerita sikit Puan. Dia melibatkan perasaan. Okey. Saya dah sengit. Saya nak dengar ni. Apa tu? Dan bila dia pergi ke kelas ARB, lepas tu pergi IMPI, dia punya perubahan tu dia macam banyak perubahan yang saya nampak pada ni lah, pada seminar ni lah. Dari segi bukan saja dari segi luaran dia, dari segi dalaman dia, dari segi aura dia. Jangan terapung Bila mungkin saya tak tahu apa yang saya ajar kan masa tu. Jadi yang saya tahu dia patutnya pergi kelas online marketing kan. Tapi balik apply lah macam mana kita nak tingkatkan online marketing nak kena buat. Ada je dia buat lah terus, tapi saya jadi macam blur apa bahasa yang digunakan tu berbeza dengan bahasa yang saya pakai biasa kan. Dia macam dah ada upgrade bahasa lain bila pergi kelas. Jadi kat situ bila saya tak matching kat situ, ada banyak juga konflik masa tu. Bila ada konflik selalu kita nak bila satu hari tu dia ada belajar pasal huddle meeting kan. Huddle meeting kan. So dia buat dengan saya lah huddle meeting. Sebelum kita tanya dengan kita punya audience ni kan. Ni anda semua nak tahu tak ni huddle meeting tu apa? Cuba komen sikit nak tahu. Takkan kita orang sembang 3 orang kat sini nak juga tahu tu kan. Cuba tanya sikit nak tahu apa tu huddle meeting kan. Cuba tanya dia sikit huddle meeting tu apa kan. Jadi kita dapat tahu pula kan, nak tahu ke tak, baru kita sambung cerita yang seterusnya kan. Apa yang huddle meeting, kenapa huddle meeting ni penting. Dan orang kata dekat mana perlunya guna huddle meeting ni, dekat dalam perniagaan saja ke, atau dekat dalam kita punya relation sehari-hari sebagai suami isteri dengan anak-anak kan. Okey, ada lagi komen tak? Meh, cepat. Cuba komen dulu. Okey, huddle meeting ni apa yang tuan dengan puan faham tentang huddle meeting sebelum nak cerita apa huddle meeting tu? Itu kan saya tak faham apa-apa lah sebab saya tak belajar betul. Jadi dia tak ada cakap betul, tapi lebih kepada apa yang kita rasa, apa yang dia rasa kita luahkan bersama lah. Jadi bila masing-masing dah meluahkan apa yang dia rasa, yang saya rasa, baru kita akan jumpa satu titik pertemuan lah, titik apa benda yang kita nak ni kan, benda yang kita nak capai. Kita dah lega lepaskan semua apa yang kita pendam sebelum ni kan. Jadi dari situ bila dah ada kesamaan tu, baru kita nampak kita arah tuju kita. Jadi macam saya pun bila saya nampak dia ada perubahan macam tu dengan aura dia meningkat, saya pun saya perlu juga kena macam tu juga. Satu lagi yang best tentang ada meeting ni, bila kita buat ada meeting tu, saya tengok dia macam dilahirkan semula. Macam baby baru lahir kan. Dia punya tu dah switch 360 darjah, dah jadi macam orang lain. Wow, saya kata.
bila dah dia berubah dia lagi Jadi perlunya handle meeting ni bukan untuk dalam perniagaan. So dalam kehidupan rumah tangga perlu, sebab kita nak memahami antara satu sama lain, especially bila berbisnes ni melibatkan suami dan isteri. Yes. So jadi dengan tu juga, bila hubungan suami isteri bagus, insya-Allah hubungan dengan anak-anak mungkin dan mertua, mungkin mak ayah sendiri pun insya-Allah lagi bagus kan, dengan adik-beradik. So bila kita dah buat program handle meeting ni kan, kita dah nampak impact dia kan. Macam Puan Ikin kan, dia cakap nampak wow dia kan, 360 kan. So apa ayat manis bagi kat tuan ni, bagi sampai dia masuk program ni? Ayat manis kan? Ha. Yang ayat manis tu bukan daripada saya, daripada dia. Dia Oh. sendiri yang nak set up diri dia. Oh. Ha. Wow. Sebab selepas program ARB hari tu, dia cakap saya kena masuk juga. Dia kata saya kena masuk dalam circle ni juga. Okey. Dia cakap macam tu je dengan saya. Abang ada duit ke? Saya tanya dia. Oh, okey. Masa tu dia cakap ada. Dia kata macam tu. Wah, saya pelik juga daripada mana dia simpan duit tu kan. So maksudnya bila kita nak sesuatu, Yes. kita jangan fikir pasal duit. Perkara utama duit ke? tak ada. Sebab sekarang tak. Jadi masa macam sekarang ni, Abdul Rahman dia bertanya bisnes apa ni, cuba cakap apa bisnes apa yang Puan Ikin dengan Tuan Halim buat apa ni? Okey, sebenarnya kami ni membantu business owner untuk mendaftarkan bisnes diorang ni dan membina bisnes diorang sistem. Supaya bisnes diorang ni tak ada kejar dengan lembaga yang diorang sangat takut. Kan? Okay. Dan boleh menyebabkan bisnes diorang ni lingkup. Sebab ramai bisnes owner sekarang dekat Malaysia ni, diorang buat bisnes owner tapi diorang ni tak daftar. Kan? Lepas tu buat bisnes pula enterprise. So diorang tak boleh nak pergi jauh. So kalau nak daftar bisnes ni Sedia Berhad especially, diorang kena cari macam orang macam kami ni. Macam tu. Okey, jadi Tuan, bila Tuan dah duduk dalam program kita ni, kita sekarang ni berada di program Ultimate Circle Mentoring 2 hari di Momentum Internet di Keluang. So kita masuk hari kedua. Apa yang berlaku pada hari pertama? Apa yang diorang belajar? Apa yang diorang dapat? Sikit Tuan Halim, share. Untuk hari pertama kita belajar, biasanya memang Sifu akan ajar awal-awal sekali bersihkan kolam jiwa dulu. Macam mana kita mindset kita. Mindset kita, macam mana kita nak ubah mindset kita kan. Jadi kita kena bersihkan mindset kita, baru lebih mudah kita punya ilmu nak masuk kan. Hari pertama banyak dengan kemudian baru kita start dengan kita present kita punya business progress kan. Kita bagi reporting. Jadi di situ Sifu komen lah macam mana kita nak tambah baik kan. Nak tambah lagi macam mana nak lagi sustain punya bisnes ni, macam mana dia bagi cadangan-cadangan lah. Jadi Puan Ikin pula, macam mana nama kita Ultimate Circle kan? Macam mana dengan circle ni? Apa yang you dah dapat dalam circle ni? Cerita dengan dia orang. Ya Allah, kalau tak join memang rugi. Sebab dalam circle ni juga kita dapat bercampur dengan ramai sangat usahawan-usahawan yang macam kami ni, yang ada masalah, yang tak tahu diorang punya kesilapan, bisnes main redah je. So dekat sini circle kita sangat positif, semua saling membantu each other. So kami memang dapat kekuatan tu daripada semangat diorang dan juga masalah diorang tu. Masalah kawan-kawan yang lain tu, apa yang diorang ada kesilapan tu, diorang tanya kat Sifu, benda tu pun jadi idea kepada kami. So rugi sangat tak join ni. So ini grup bisnes ke atau more macam kita nak buat networking yang lebih sangat daripada family ke? So sharing lagi untuk program ni. Saya rasa lebih tu kan. Network punya, bisnes punya, nak grow sama punya, nak jadi jutawan ni punya ni. Sangat rugi lah kan kalau diorang ni tak join. So kita promote lagi. Okay. So pada yang baru join, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jadi apa lagi yang Tuan belajar dalam macam malam tadi kita ada program dinner bersama. So apa value yang dapat? Adakah belajar marketing dengan Tuan Najib atau ada lagi benda-benda yang dapat malam tadi? Cuba share. Yang pertama macam saya tak sabar nak cakap dia macam itu tapi tak sabar. Sabar simpan. Dapat pergi Mas Sifu tu satu inspirasi memberi inspirasi pada kami. Cantik. Ada kolam renang semua. Kita semua impian kita, tapi kita kadang-kadang kita block kita main tu ni orang kaya je boleh apa. Tapi banyak benda tu kita kena ada impian tu dan kita kena tulis, nyatakan, dan insya-Allah benda tu boleh capai masa nantilah. Tapi dengan usaha yang besar lah. Kemudian dengan
sharing daripada sahabat-sahabat Sifu kan. Yang bawa tadi tu memang banyak memberi inspirasi juga kepada kami untuk kembangkan lagi bisnes kami macam mana. Jadi yang macam itu tu apa nak cakap tu? Dia dah cerita dah tu. Sebab bila join team momentum ni, diorang ni memang sangat ni lah, agak betul rasanya. Sebabnya diorang ni suka bagi surprise tau. Semalam masa masuk pagar, dia dah dapat sekuntum bunga tu. Saya rasa dah win dah tu. Kalau buat saya dah close dah. Kan? Lepas tu yang tak sangkanya kami ni, ya Allah, dia dinobatkan pula jadi excellent business growth. Terima kasih sangat dengan team momentum, dengan Sifu Najib Asadok kan. Memang benda tu menjadi semangat kepada kami dan juga benda tu membuatkan kami lagi tak senang duduk. Nak lagi bagus kan, nak lagi grow. Jadi bercakap tentang excellent business growth. Boleh tak ceritakan sikit berapa keadaan bisnes? Maksudnya dari segi pendapatan sales sebelum join momentum, dan apa impact yang paling dekat yang berlaku lepas join momentum ni? Okey, kalau dulu itulah kata sale kami tu memang krik, nak dapat 30,000 pun susah, tapi dengan ilmu yang kami belajar daripada Sifu Najib Asadok ni, alhamdulillah kami dapat sentuh setouch 100,000 dalam masa sebulan ni. Dalam masa sebulan? Yes, sebulan ni memang kami dapat 100,000. Syukur alhamdulillah. Memang satu perubahan yang sangat drastik. Dan 100,000 yang pertama setelah berapa lama? Setelah berapa lama? Setelah 6 tahun kami bisnes ni, susah tau nak touch 100,000 ni. So ini adalah 100,000 pertama kami sepanjang kami bisnes. Tapi tadi dia tak tercakap 600, macam dia dah set target 600,000 lepas ni. Kan? Macam target kami untuk tahun ni 1.8 juta. Yalah, maksudnya 600,000, patut 600,000 pertama pula. Dalam sebulan. Allah, amin. Kita tak boleh nak cakap kan. Even ada sudah, insyaAllah, amin. Memang selalu kita doakan. Memang tak mustahil. Sebab kita pun ada student yang create result dalam masa 2 bulan. Dalam 2 bulan saja boleh dapat 38 juta. Kan? Memang tak ada benda yang mustahil kalau dalam bisnes ni kan. Okey, jadi apa pula saranan tuan? Dengan puas sekali lah sama-sama. Apa yang you nak recommend pada orang yang belum join mana-mana program Sifu ni kan? Apa nak recommend? Silakan. Kepada yang di luar sana kan, apa ni? Nampak kelas-kelas ni Sifu Najib ni. Saya nampak dia dah macam dah fikir duit dah ni. Dah fikir macam duit ni. Jangan lepas lah. Pergi kelas yang seminar Rocket Business. Tengok dulu kurang-kurangnya. Tapi dari situ kita akan nampak potensi kita sebenarnya lagi luas, tak ada unlimited lah. Jadi pergi kelas ni lah, saya memang seru pergi kelas seminar yang momentum internet ni anjurkan. Kenapa perlu nak masuk ni kan? Kenapa perlu? Jangan jadi macam kami, jangan jadi macam saya, jangan jadi macam kami. Sebab kami ni memang dah banyak sangat buat kesilapan, banyak sangat langgar dinding, langgar tiang, semua kami langgar. So, jadi carilah mentor, carilah guru untuk kita belajar lebih untuk tingkatkan sales dan juga tingkatkan bisnes kita ni. Sebab bila kita jumpa dengan Sifu Najib Asadok ni, kita bukannya dapat belajar pasal marketing je. Yang saya dapat simpulkan, apa yang kita belajar dalam sepanjang kami belajar ni, yang 4 formula yang saya buat tu, yang BEST tu. Sampai pernah dengar tu, BEST, BEST, branding, engagement, sales dengan team. Kita tak sangka benda tu kita dapat belajar dalam satu tempat di mana Sifu Najib memang ajar benda tu dalam grup ni. So tadi bukan saja marketing semata-mata lah. Macam mana kita nak create kita punya kata relation sesama kita, sesama team, jaga mindset kan. Okay, lepas tu akhirnya orang kata masing-masing dapat bantu capaikan impian masing-masing. Bukan saja impian sendiri, impian team semua kan. Kata-kata untuk Sifu Najib yang akan tonton live ni. Apa nak cakap? Kalau nak cakap depan-depan mungkin tak tercakap kan? Dia macam perlu lidah tu. Kita bagilah dekat sini cakap. Silakan Tuan Lim, silakan. Pertama saya syukur alhamdulillah dapat bertemu Tuan Najib Asadok ni, banyak memberi inspirasi dan juga panduan untuk kami, bukan sahaja pada bisnes, juga kepada kehidupan kita, bukan sahaja di dunia dan di akhirat. Jadi saya memang bersyukur alhamdulillah. Terima kasih Sifu. Terima kasih Sifu. Tuan pula. Sifu ni dia ibarat macam mutiara kan pada saya. Sebab
Sebab susah nak cari karakter macam dia. Kalau dalam 10 cikgu yang kita ada ni, ada tu satu. So memang dia ni orang yang sangat, saya tengok orang yang sangat ikhlas. Bila dia cakap tu, dia sampai dekat hati kita kan. Dia tak ada simpan-simpan. Dia kalau nak cakap tu, dia cakap je. So benda tu sampai kat kita. Jadinya saya rasa sangat syukur, alhamdulillah saya dapat dipertemukan dengan mentor yang macam ni, dengan Tuan Najib Asadok ni. Dan saya harap benda ni saya bukan setakat ni je, dan Sifu menerima kami sebagai student kami sehingga kami capai apa yang kami nak, insyaAllah. InsyaAllah. So saya ucapkan tahniah dan selamat berjaya. So kita memang program kita sampai 2 hari lah. Hari hari terakhir kan. Rasa macam sekejap je. Betul lah. Nak balik So saya doakan semoga insyaAllah apa yang Tuan Alim dan Puan Niki nak capai untuk bisnes akan datang kan. Yang paling penting capai impian tu untuk bantu impian orang lain juga. Ya. Baik, terima kasih Tuan Alim. Okey, terima kasih Puan Niki. Baik, alright. Okey, right, terima kasih. Okey, so nampak kan? Okey, macam mana result anak-anak murid Sifu Najib ni. Kan ada yang dekat luar tanya, saya buat servis, saya buat itu, saya buat ni. Tapi orang kata dengan apa saja bisnes yang kita buat, jangan risau. Kita akan dapat membantu anda semua macam mana nak buat marketing, macam mana anda nak belajar dengan ilmu marketing yang kita akan ajar di dalam kelas-kelas kita. So seterusnya, okey, yang ini pula di dalam bidang food and beverage. Saya selalu sebut F&B kan. Sebab senang kan. Food and beverage ni apa? Okey, siapa yang buat dalam bidang masakan, maksudnya makanan atau minuman. So mereka ni orang yang saya bawakan ni antara salah seorang anak murid Sifu Najib yang boleh katakan senior, dan mereka datang kembali mereka rasa macam tak cukup lah ilmu yang diorang ada dulu kan. Diorang rasa diorang perlu di coaching. Malam tadi pun bila saya bertemu dengan mereka kan, mereka kata kena ada orang yang guide kita untuk bisnes. Kalau tak, dia akan duduk dekat situ je. So jadi untuk saya bawakan sama-sama dengan saya pada hari ini adalah Tuan Yusof dan Cikgu Siti daripada bisnes nasi kerabu Cikgu Siti. Baik, Assalamualaikum Tuan dan Puan. Khabar? Waalaikumsalam. Okey. Alright. So dikabarkan Tuan dan Puan ni baru balik daripada umrah kan? Alhamdulillah. Saya baru balik pada 20 hari bulan 12 tahun 2017 lepas. Baik. Jadi apa khabar dekat macam apa seronok tak pergi umrah ni kan? Sangat seronok. Sangat. Sebab ada yang belum sampai tu kan. Maksudnya belum ada rezeki untuk sampai kan. Sebab mungkin kebanyakan yang datang yang belum pergi ni sebab kekangan kewangan kan. Jadi bila Tuan datang, okey, so cuba kenalkan dulu Tuan, kenalkan diri. Okey, saya Muhammad Yusof, founder kepada Nasi Kerabu Cikgu Siti. Nasi Kerabu Cikgu Siti yang berada di Skudai Ipoh. Jadi setakat ini untuk buat bisnes ni kena, sebab tu saya adik untuk belajar dengan Sifu Najib. Baik. So jadi nasi kerabu Cikgu Siti. Mana Cikgu Sitinya? Saya Kenalkan. Okey, kenalkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lah Cikgu Sitinya. Sebelum berapa tahun 3 tahun dah kita dah dalam bisnes nasi kerabu Cikgu Siti, tapi saya sebenarnya tak ada di kedai. Saya mengajar, mengajar dan last tahun lepas saya ambil keputusan. Saya ambil keputusan untuk untuk undurkan diri daripada daripada profesional guruan. Okey, sebab saya dah fikir masak-masak dan saya dah bincang dengan suami saya. Kedai tu perlu ada orang untuk jaga. Jadi saya perlu berada di kedai. Saya perlu berada di kedai itu untuk saya nak growkan lagi bisnes saya. Jadi macam saya dah maklumkan kepada kita punya audience kat luar ni yang Tuan dan Puan ni adalah salah seorang kata
murid kita yang lama kan. Ya. Tapi tak ada terlalu lama sangat kan, tak ada lama pun. Cuma masa tu kita belum ada program yang kita buat sekarang ni lah. Betul. Ya, Ultimate Circle ni kan kita ada buat program ni. Jadi cuba ceritakan sikit sebelum bertemu dengan momentum ni, macam mana bisnes tu set up macam mana bermulanya Nasi Kerabu Cikgu Siti? Saya bermula pada tahun 2015 bulan April 5 bulan 2004. Bermulanya buka kedai nasi kerabu dengan mengharapkan orang yang datang saja. Jadi kami hanya mampu menunggu orang yang datang kat kedai tanpa ada apa-apa yang saya belajar untuk tarik orang datang kedai. Jadi sale masa tu satu hari memang amat menyedihkan lah. Lebih kurang dalam average lebih kurang dalam RM150 satu hari. Memang amat sedih. Saya terpaksa top up duit luar untuk bayar gaji, untuk overhead sewa kedai dengan bil utility. Jadi selama lebih kurang dalam 3 bulan baru isteri saya ikut Sifu Najib pada program. Sebenarnya saya jumpa dengan seseorang. Saya balik daripada kedai. Saya dah habis dalam petang dah. Saya Masa tu masih guru lagi kan? Masih guru. Maksudnya balik daripada sekolah tu terus ke kedai? Ya. Tak. 2015 tu saya ambil cuti tanpa gaji 1 tahun. Okey, saya singgah kat pasar malam tu. Dia peniaga ayam. Dia cakap dengan saya macam cikgu. Kerana awak tahu saya ni cikgu kan. Dia kata dari segi penampilan tu dah menunjukkan awak ni cikgu. Okey lah, betul lah saya cikgu. Saya kata kan. Saya kata cikgu. Saya pun cikgu, dia kata. Saya bekas guru tapi saya berhenti. Betul ke? Saya kata. Okey, alright. Lepas tu dia kata saya buka restoran. Saya kata saya buka restoran apa? Saya kata nasi kerabu Cikgu Siti. Kat mana? Saya kata kat kedai. Lepas tu dia tanya pasal lapuk, ramai tak orang kat kedai. Saya kata sebab saya masih baru buka bisnes ni, jadi orangnya tak berapa ramai. Saya kata kan. Dia kata pernah dengar tak Najib Al-Sador? Najib Al-Sador, saya kata saya tak pernah dengar. Siapa dia kan? Jadi dia kata bagus kalau pergi seminar dia. Jadi saya balik rumah, saya fikir Najib Al-Sador. Okey, saya pun Google, saya dapat dia punya tu Najib Al-Sador. Saya teliti, saya baca dia punya profil dia apa kan. Lepas tu ada satu seminar yang dibuat di Hotel Sri Malaysia rasa masa tu. Jadi saya terus join. Saya join masa tu dengan harga RM50 lah saya rasa seminar tu. RM50 saya rasa agak sangat berbaloi sebab masa tu banyak ilmu. Orang kata kulit luar. Tapi yang seminar. So untuk pengetahuan anda semua, sebelum program kita, seminar yang kita adakan, seminar yang kita adakan adalah seminar Rocket Email sebelum kita rebranding balik pada seminar Rocket Business. Jadi siapa nak tahu lagi kisah Tuan Yusof dan Cikgu Siti, cuba komen nak tahu dulu. Kan baru kita boleh cerita kan, share. Ni kalau tak kita cerita bertiga je ni kan. Kalau tak ni kan. Cuba komen dulu nak tahu kan. Komen dulu, komen like. Kan ada butang share tu. Apa kata share live ni, so kita boleh bagi manfaat. Mungkin kita kena ingat macam tadi pun Cikgu Siti dah kata dia bermula dengan seorang ni yang dia kenal dia kat pasar pasar malam. Sebab satu hamba Allah yang bercakap dengan Cikgu Siti ni. So Cikgu Siti dan Cikgu Siti dengan Tuan Yusof dah berada dekat sini. So komen dulu nak tahu untuk cerita selanjutnya. Cuba komen dulu kan. Barulah kita nampak kan. Betul nak tahu ni kan. Okey. Komen lagi nak tahu kan. Baru kita boleh cerita. Kalau tak nanti kita sembang dulu orang tengok dia kita ni kan. Betul. Jadi macam okey, bila detiknya yang boleh katakan
kenapa boleh katakan inilah orang dia Tuan Yusof yang nak belajar dia kan? Maksudnya masa dulu bila detik yang bermula cakap, oh inilah orang yang untuk aku belajar benda ni. Pada saya sebenarnya saya tak berminat, bukan minat saya sebenarnya untuk buat bisnes online, mencari marketing melalui online sebenarnya. Sebab bidang saya lain. Jadi saya tekankan pada isteri saya sebab saya tahu dia nak berniaga. Daripada bertahun-tahun dia minta dengan saya, bang tolong tak bagi saya peluang untuk buka restoran. Saya mula-mulanya saya takut nak bagi dia sebab dia cikgu, sebab dia bukan orang bisnes. Saya takut nanti saya bagi duit bagi dia, invest bagi dia, saya takut drop. Jadi saya nak biarlah orang kata saya bagi tu pada dia terus menjadi, sebab saya terlampau banyak cabaran, terlampau banyak halangan yang biawak yang menghalang saya tu untuk tak payahlah. Jadi kali ni saya push betul-betul, saya bagi dia restoran, saya guide dia untuk buat bisnes. Sebab tu saya bila dia pergi ke seminar roket email pada bulan 6, saya ingat bulan 6 tahun 2015. Okay. Lepas tu dekat situ baru dia terus dia diam-diam saja Saya telefon. Dia diam-diam dia belakangkan saya, dia buat keputusan untuk pergi impi dengan duit dia sendiri, dia bayar. Bila dia bayar terus online, saya balik, saya marah dia. Kenapa tak bagi tahu abang? Sebab saya tak setuju waktu tu. Jadi okey, walaupun suami tak setuju, tapi yalah, tak nak sebagai isteri nak berniaga juga, minat dia nak juga. Saya lepaskan dia pergi, saya hantar dia ke Keluang masa tu untuk dia belajar selama 3 hari. Itu yang saya ingat lah. Itulah, jadi dia buat keputusan tu pada saya, tak sampai ke hari ni pada saya yang terbaik lah. Jadi maksudnya masa Cikgu Siti decide untuk masuk tu, untuk join kita punya program waktu tu 2015 tu kan. Yelah, kita bukanlah kata menderhaka dengan suami kan. Tapi pada Cikgu Siti, macam mana fikiran Cikgu Siti waktu tu kan? Sebab masa tu ada brand apa? Leko Chip. Okey, baik. Jadi Leko Chip dengan mampu umrah, saya tengok dia punya result dia tu, saya rasa kenapa orang lain boleh buat, aku mesti boleh buat. Kan? Terinspirasi daripada kisah betul. Leko Chip. Jadi saya fikir aku nak, masa tu aku nak kan. Okay. Jadi saya terus ambil borang. Saya isi, saya balik rumah, baru saya cerita dengan dia. Tapi masa tu tuan marah tu macam tak apa, kena marah. Saya jenis mana. Saya kalau kena marah pun memang saya akan diam. Tapi dalam hati, Allah berikanlah peluang. Kita nak sebab saya fikir berniaga tanpa ilmu memang kita tak ke mana. Betul. Itu yang saya tekankan. Jadi bila dulu berniaga dengan keuntungan RM150 sehari, jadi selepas kelas, bila detiknya yang nampak impact daripada apa yang dibelajar dalam kelas tu? Selepas tadi kan RM150 sehari tu kan, waktu bila yang lepas daripada kelas tu nampak jadilah benda ni, waktu bila tu? Dan berapa kadang sale waktu tu? Program mimpi. Selepas program mimpi tu, jadi isteri saya buat tarik light. Saya tarik light saja. Jadi benda tu memang amat berkesan. Jadi saya tengok dia punya result tu, kenaikan dia dalam tempoh 3 bulan. Selepas isteri saya buat tarik light. Light marketing tu ya. Untuk pemahaman tu, tarik light bukan tarik like. Maksudnya kita buat satu ad set, kita buat ads dan dalam Facebook yang kita panggil light marketing. Itu maksudnya tarik like lah kan. Lepas tu tuan? Lepas tu kita nampak dia punya result tu dalam masa 3 bulan dia ada kenaikan. Walaupun waktu tu slow, lebih kurang dalam 1 hari, lebih kurang dalam
700 hingga 1,200. Itu waktu bila tu? Masa lepas Selepas buat live marketing. 3 bulan lepas tu peningkatan daripada 90 naik ke 700, naik kepada 1,000. Okey, lepas tu? Lepas tu dia akan slow sekejap, dia akan turun sekejap sebab waktu tu libatkan kerajaan umumkan GST. Jadi orang mungkin terkejut dengan keadaan harga makanan waktu tu. Tapi saya tak mau fikir pasal harga yang saya dah letak pada produk-produk saya. Jadi saya akan teruskan juga sampai ke hari ini. Jadi alhamdulillah sampai ke hari ini sale memang memperasakan. Oh, okey. Jadi waktu tu dah start naik lah. 3 bulan lepas tu dah nampak lah kan kenaikan sales tu. 3 bulan 700 pergi 1,000 kan. Okey, sebelum kita nak cerita seterusnya kan, kita nak tahu juga kan, korang nak tahu tak apa yang part paling best bila dia dah nampak rentak tu kan, apa yang dah berlaku yang dah wow, bila dia dah tahu oh ini cara dia kan, komen dulu nak tahu kan tuan kan puan. Barulah kita nak bagi tahu lagi kan berapa yang kenaikan yang rasa macam wish tak sangka kan. Baik, memang memberansangkan. Ya, sebab saya dalam seumur hidup saya pun saya pernah cecah 6,000 satu hari. 6,000 satu hari. Lepas saya tarik light tu. Pernah cecah 6,000. Itu yang membuatkan kita ni rasa memang betul program-program yang diajar oleh Sifu Najib memang memberansangkan, memang berkesan. Itu yang saya ikut sampai ke hari ini. Jadi maksudnya daripada bermula dengan RM150 sehari tu nak masuk kelas adalah sedikit terenggang faham dan adalah sedikit bayaran, orang kata berapa fees untuk kelas tu. Hasilnya RM6,000 satu hari. Peningkatan berapa ribu persen tu? Itu Memang berbeza dia. sangat banyak lah, dan saya rasa saya tak pernah dapat. Saya tak pernah dapat 6,000 satu hari. Sebab kalau saya kerja-kerjaan pun dengan 1 bulan. 1 bulan tu 4,000. pun belum tentu dapat gaji yang capai Jadi 6,000. saya sangat bersyukur. Okay, so Miss korang tak rasa macam tak tercapai ke? Macam tak rasa macam RM150 sehari. Kemudian peningkatan bermula selepas 3 bulan dengan 700 ke RM1,000 sehari dan mencecah sehingga RM6,000 sehari. Wow. Memang orang kata masa tu pekerja saya terpaksa orang kata macam terbang. Lari. Ya. Tapi saya nampak seronoknya tim-tim daripada Nasi Kerabu Cikgu Siti. Diorang seronok. Diorang kata duduk masak dan duduk serve dekat dengan semua pelanggan-pelanggan. Diorang seronok. Apa rasa dia? Sebenarnya saya ajar dia bersihkan kolam tidur sebenarnya. Sebab bila waktu petang kadang-kadang saya panggil briefing bagi dia. Kita buat kerja ni sebenarnya untuk serahkan pada Tuhan saja. Itu paling nombor satu. Lepas tu kita kena hormat ibu bapa. Jadi saya ni sebagai perantara untuk Tuhan bagi saya, Allah bagi saya duit dan saya bayar untuk diorang punya gaji. Jadi segala benefit segala imbuhan-imbuhan tu saya bagi sebab saya kongsi sama-sama. Bila saya dapat sale tinggi, diorang pun sama dapat. Jadi diorang seronok dengan saya sebenarnya. Jadi saya ucapkan banyak-banyak sangat terima kasih sangat-sangat kepada tim-tim saya, kru-kru Nasi Kerabu Cikgu Siti yang banyak membina kedai. Itu terima kasih banyak-banyak lagi sekali. So maksudnya kita pun bukan sekadar mengajar marketing kan? Bukan. Macam mana kita nak menghargai tim kita sendiri kan? Orang yang bertanggungjawab, orang yang memang bekerja keras untuk membangunkan perniagaan kita kan? Sebab kadang-kadang kita rasa kita ego dengan apa yang kita dah ada sekarang. Sebab saya nak apa yang saya nak semua saya boleh dapat. Tapi bila kita ditegur oleh pekerja sendiri kan, kita rasa ada benda yang kita jalan tak berapa betul. Jadi saya akan turun ke bawah balik dan saya akan mohon maaf pada pekerja tu sendiri. Rasa hamba, rasa rendah diri. Lepas tu baru kita tarik balik. Maknanya kita
punya hubungan kita dengan tim kena betul-betul jaga. Sebab kan? tak ada dia, kita memang susah. Baik kan. Kalau mengharapkan dua orang nak run Mati. bisnes tu, Mati. Sebab satu restoran 1 tahun, saya masuk 1 tahun saja restoran, saya buka lagi satu restoran. Maknanya dua kedai yang ada sekarang. Oh, okey. Memang Bermula dengan satu. Bermula dengan satu, hanya Sekarang? 1 tahun Okey, saja. okey. Lepas tu saya buka lagi satu sebelah dia. Okey. Jadi membuatkan kalau saya tak cukup bekerja, memang Jadi agak-agak- maksudnya dulu bermula dengan satu kedai. Satu kedai. Kemudian dah boleh beli kedai sebelah ke? Dah dapat kedai sebelah lagi dah? Dapat kedai sebelah. Besarkan kedai tu? Besarkan kedai tu. Wow. Jadi satu tu kita akan kadang-kadang sekarang pun kita buat untuk event-event, jadi parti-parti, jadi kita panggil kerajaan ataupun swasta, sektor-sektor awam, sektor swasta untuk buat apa-apa hari dekat situ. Jadi kita bagi dia aircon, servis, lepas tu wifi free. Itulah apa yang boleh saya bantu bagi pelanggan, saya bagi manfaat pada orang lain. Bagi seluruh Bagi add value pada orang lain. Okey, so dah berniaga dah 2015, dah masuk 2016, 2017. Apa detik yang membuatkan pula Cikgu Siti rasa macam tak cukup lah, macam nak kena ada orang guide kita lagi ni kan? Time bila terdetik benda tu, Cikgu? Saya tahun lepas Tahun lepas tu saya tengok saya punya perniagaan saya Statik. statik. Jadi saya rasa saya perlukan ilmu lagi. Jadi saya tengok orang lain pergi belajar, aku tak pergi. Sibuk kat dapur kan? Dengan bekerja. Jadi saya rasa saya perlu tinggalkan sedikit untuk saya pergi cari ilmu. Jadi saya pergi ARB ARB November 2017 lepas. Saya pergi untuk 3 hari. Betul, 3 hari. Jadi dalam ARB tu saya tengok ada Ultimate kan, Ultimate ni. Jadi saya bincang dengan dia, saya kata saya nak masuk. Tapi saya tak nak masuk seorang, saya nak berdua. Kenapa? Kenapa tu, Cikgu? Sebab apa? Kalau saya seorang yang tahu ilmu ni, kadang-kadang kita nak sampaikan balik pada dia tu tak sampai. Jadi biarlah sama-sama. Nampak faham dia tu kan? Betul. Sebab dua orang punya pemahaman tak sama. Betul. Jadi bila digabungkan, betul insya-Allah. Pada saya rasa ini sebenarnya untuk isteri. Sebab pada saya memang terlampau sayang pada isteri saya. Jadi apa yang dia nak dalam hidup, saya tanya dia betul-betul, apa yang dia nak itu saya bantu dia. Jadi saya datang ni memanglah kata Sifu Najib, dia tak datang berdua lebih baik daripada datang seorang. Jadi apa pun keputusan yang kita buat, keputusan itu bersama. Alhamdulillah saya nampak kan bila kita tadi semalam kita ada perkongsian pada setiap student-student bercerita tentang masalah masing-masing. Ada masalah rumah tangga, masalah dengan tim. Sebelum-sebelum ni pun memang dia dah cerita kan lah. Tapi bila semalam tu berkongsi, ada yang kata dah hubungan makin baik, makin bagus, dengan tim makin orang kata bersemangat nak awareness empire business tu kan. Dan jadi macam memang apa lagi yang tuan dengan puan belajar dalam selama 2 hari ni? Baru dalam setengah ni pun, belum 2 hari lagi, apa yang belajar dalam kelas ni? Hari pertama saya belajar sucikan kolam jiwa. Sebab hari-hari bila kita keluar dekat luar terlampau banyak aura-aura negatif. Jadi kita selalu kena pergi belajar untuk bersihkan kita punya kolam jiwa. Jadi bila kita belajar, maknanya kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih dekat hormat pada orang tua, masyarakat. Jadi kita rasa siapalah kita dalam dunia ni sebenarnya. Sebab kita cuma nafas ni hanya pinjam sementara saja. Jadi bersihkan kolam jiwa kita dulu untuk kita naikkan kita punya skill. Itu yang terbaiklah bagi saya. Jadi untuk hari kedua saya banyak belajar daripada